Jiran kita bagaimana? La yu'minu ahadukum hatta ahabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang di antara kamu itu sehingga ia mengasihi untuk diri saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau begitulah kita faham, itulah bukti iman. Kita mesti ajak orang. Apa jadi kepada masjid kita kalau tiap-tiap minggu semua orang ajak orang datang untuk belajar? Haji Jamaluddin pening kepala nanti. Kita kena buat bangunan lain kat situ pula, tambah aircon. Kalau open air panas, hujan pula tu. Tapi tengok sahabat Nabi buat dakwah macam mana. Sampai Nabi nak wafat, Allah turunkan surah Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat orang masuk ke dalam Islam datang beramai-ramai berbondong-bondong. Maksudnya dakwah kalau kita buat sungguh-sungguh ni dia boleh tak berkembang. Tapi kita kata payahlah. Okey, soalan payahnya tu kita dah buat dulu ke belum? Kita dah berbelanja dulu pun tak? Sampai sahabat Nabi ni sampai harta pun habis. Kalau kita buat, Allah akan datangkan pertolongan. Itu janji Allah. Okey, cuba tengok kan. Rasulullah kata apa? Satu lagi ayat yang terakhir untuk kita punya pagi ni. Tengok surah 8. Ayat yang ke tentang orang-orang yang menolong agama Allah ni. Surah 8 ayat 74. 8:74. Muka surat 186. Jadi menolong agama Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah pembuktian iman. Kita tak boleh hanya cukup belajar tapi kita tak sambungkan balik, kita tak mengajar, tak sebarkan, tak ajak orang. Jadi bila nak ajak ni, datanglah macam-macam keperluan. Mungkin perlukan infak, mungkin perlukan kereta, mungkin perlukan bangunan. Jadi keluar jalan kita. Allah bagi jalan untuk kita belanjakan harta kita. Okey, ayat 74 surah 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan yang berhijrah. Ini sama semua daripada surah 58 tadi, surah 59 tu, ayat 8 hingga 9. Dan orang yang berjihad bersungguh-sungguh pada jalan Allah, iaitu dengan apa? Harta dan jiwa raga. Ada sahabat Nabi sepaksa masuk peperangan sebab nak pertahankan supaya jalan untuk menyebarkan Quran itu penghalang-penghalang tu boleh terhapus. Ada yang korbankan nyawanya, ada yang korbankan hartanya. Wallazina awaw, dan orang-orang yang menyediakan tempat untuk belajar Quran, tempat pelindungan. Wa nasaru, dan mereka menolong lagi agama Allah ini. Allah kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini penting ni. Kalau Quran tuan-tuan gariskan. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benar pengakuan iman mereka itu. Jadi tadi kita dah sebut, kita belajar Quran, buktinya kita beriman kan? Iman tu mesti dibuktikan. Apa bukti iman? Sanggup berhijrah, sanggup menolong agama Allah, sanggup berkorban harta dan jiwa raga, menyediakan tempat. Allah kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Apa haqqan? Sebenar-benarnya. Jadi boleh tak kita kata kita dah beriman selagi kita hanya tak buat apa-apa? Kita ni belajar saja tapi tak menolong orang lain, tak bantu orang lain pula menyebarkan agama ni. Beriman ke belum? Belum sebenar-benarnya. Ni siapa yang tetapkan ni, saya ke bukan tuan-tuan? Itulah Quran mengajar kita apa yang kita kena buat sebelum kita mati ni.
Jadi saya yakin di hadapan saya ini banyak orang yang bijak pandai, ada skill masing-masing. Gunakan semua tu sebelum kita mati nanti. Gunakan semua itu untuk membantu, menolong Allah ini. Jangan kita sekadar pandai, Allah bagi kita pandai, tapi kita hanya hidup ini mengumpul harta saja. Ingat ancaman ni yang terakhir, surah 9 ayat 24. Surah 9 ayat 24. Gunakanlah kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini sebagai bukti iman. Allah bagi harta, Allah bagi anak-anak, Allah bagi kepandaian, Allah bagi isteri, Allah bagi kesihatan. Gunakan untuk menolong agama Allah. Surah 9 ayat 24. InsyaAllah ini yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Baik, katakanlah. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk beritahu kepada siapa? Tuan-tuan tengok ayat 24. Allah panggil siapa first kali? Ayat 24 tu. Atas dia. Ayat 23. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Jadi ini Allah perintahkan Nabi cakap kepada orang-orang yang mengaku beriman. Kita. Kalau betul kamu mengaku beriman, kalau kita betul-betul mengaku beriman, katakanlah wahai Muhammad, jika ayah kamu, iaitu ayah kamu, atuk kamu, moyang kamu, yang di atas kepada kita lah, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri kamu, dan kaum kerabat kamu, dan harta benda yang kamu usahakannya. Tu rumah kita yang indah tu kan usaha daripada kecil. Kan usaha daripada kecil maksudnya rumah tu kecil lah. Mula rumah 2 bilik je dulu tuan-tuan baru kahwin. Lepas tu makin lama sekarang ni berapa bilik kat rumah tu? Ada yang Allah bagi dia rezeki dia rumah dia sampai 6 bilik. 7 bilik tak termasuk bilik air. Besar rumah dia tu Allah anugerahkan. Kemudian wa tijaratun tahshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu usahakan, yang kamu takut kerugian. Kita takut rugi perniagaan kita. So kita akan menjaga elok-elok, bagi staf kita gaji dengan baik supaya staf tak lari, tak buat hal. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu rasa selesa dengannya. Tu rumah kita tadi tu. Kata Allah apa dia? Kalau semua itu, apa dia semua tadi tu? Ayah-ayah kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, isteri-isteri kita, kaum kerabat kita, harta benda kita, perniagaan kita, rumah kediaman kita itu, kata Allah, kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasul dan berjihad pada jalan Allah. So siapa yang lebih besar sekarang dalam hidup ni kita? Allah, Rasul dan menegakkan agama Allah ini. Kalau bukti kita sayang lebih agama ni, maksudnya di mana belanja yang lebih? Agama ataupun untuk keluarga dulu? Memang keluarga kita kena belanjakan, jangan bagi sampai mereka terlantar. Tapi kalau semua kita habiskan untuk mereka, agama kita sedikit, itu terbalik. Allah kata kalau semua itu lebih kamu cintai. Ini peringatan ni, ingat, ini peringatan ni kepada sahabat-sahabat Nabi. Yang mereka ini orang beriman. Mereka terus tersentak, mereka mesti bergerak dengan ayat ini.
Sama kita yang belajar Quran. Allah kata apa dia? Kalaulah yang semua yang disebutkan tadi itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan berjihad pada jalan Allah. Allah bagi peringatan. Maka tunggulah sehingga Allah datangkan keputusan daripada Allah. Jadi kalau kita belajar Quran, ini bukti dia. Ni, Quran melahirkan iman, bukti dia ialah menolong Allah, mengagungkannya, meninggikan Al-Quran dan sentiasa mensucikan. Tasbih tu apa tasbih? Mensucikan Allah tu. Hari ini orang tak peduli dengan Al-Quran. Quran tu suci tuan-tuan. Tapi hari ini suci dalam debu. Maksudnya dia ada tapi tak dibaca. Dia ada, dibaca tapi tak difahami. Tapi bayangkan buku-buku yang manusia karang. Manusia kagum dengan buku manusia, baca sampai lumat. Sampai boleh bekerja dengan buku tersebut. Tiba-tiba dengan Al-Quran dia tak nampak apa-apa. Kita kena gerak untuk mensucikan perkara ini. Bersihkan minda kita dulu, anak-anak kita dan semua sahabat-sahabat kita. Tak usah pergi jauh-jauh dulu. Dekat Meru ni ramai lagi yang memerlukan pemahaman Quran. Cukup kita bergerak sama-sama sikit-sikit. Ini kerja Jabatan Agama Islam pun kita pun bantu. Memang itu dah tugas Jabatan Agama Islam dah. Dan kita sebagai orang Islam di Malaysia yang dalam perlembagaannya Islam sebagai apa? Agama persekutuan. Apa nak takut? Kita buat kerja. Jangan, kalau ahli politik kata, jangan menikus, jangan sebagainya lah. Tak naklah cakap begitu. Kita bergerak. Kita mulakan di tempat yang kita sayang ini. Tak ada, kita bukan macam zaman Nabi dulu, buat kerja sampai diusir. Ada ke diusir? InsyaAllah tak. Haji Jamuddin kita, insyaAllah sentiasa membuka jalan kepada siapa yang nak mengajarkan Al-Quran ini. Cuma kita kena buat proposal sikit, buat kerja, jalan kerja, buat perancangan yang baik. Target dalam tempoh setahun, berapa orang yang kita nak supaya terbuka minda dia untuk faham Quran. Target, buat target. Nak 50 orang dulu remaja, silakan. Kita bantu. Kami di Semak Quran ada modul untuk terjemahan Quran. Kita boleh bantu untuk itu. Nak latih pula budak-budak mentadabbur Quran, ya. InsyaAllah kalau ada kelapangan, kalau saya dapat bawa beberapa student untuk bagi dia tadabbur kat depan ni. Bagi dia peluang kan, Ji. Tak tahulah boleh ke takut berdebar pula hati dia. Saya minta dulu kebenaran Haji. Bagi sikit contoh, apa yang kita buat untuk budak-budak tu faham Quran. Tapi biasalah budak-budak, dia muda lagi, dia nakal. Itu biasa. Tapi dia dah ditanam daripada sekarang, umur dia dah matang nanti, dah ada anak, dia akan jadi orang yang lebih baik. InsyaAllah daripada kita pun. Dan kita pula dapat pahala mereka. Free tak? Kita mati nanti dapat pahala mereka. Masya Allah. Itulah kita punya amalan yang berterusan sampai mati. Okey, Allah kata apa? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah, dia tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik apa fasik? Fasik tu ialah orang yang keluar daripada ketaatan ni. Allah kata suruh tolong agama Allah, dia tak mau buat. Jadi Allah tak akan bantu dia. Allah akan biarkan dalam keadaan dia tak tahu nak buat apa. Hidup dia akan terus dengan urusan dunia dia. Jadi peringatan yang terakhir itu adalah satu ancaman kepada kita. Dan mudah-mudahan kita dapat buktikan menerusi ayat yang ke-9 ini, kita datang belajar Al-Quran adalah untuk tolong agama Allah dengan usaha basic dia apa dia? Belajar dan mengajar Al-Quran. Tapi daripada situ nanti Allah akan buka lagi jalan lain. Allah akan buka jalan infak, Allah buka jalan sekian dan sekian. Jadi itu saja untuk pelajaran kita hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Nanti kita sambung lagi ayat yang ke-10 pada minggu hadapan, insya-Allah jika tidak ada aran. Ke-10 ni tuan-tuan boleh baca dulu terjemahan dia, innal ladzina yubayyi'una. Allah nak cerita tentang mereka yang buat bai'ah dengan Nabi untuk nak membantu Nabi ini. Jadi insya-Allah kita akan baca sikit sirah tentang Hudaibiyah. Tuan-tuan kalau ada baca dulu kat rumah, ambil buku-buku sirah tuan-tuan, baca bab Hudaibiyah. Cari bab Baitur Ridwan tu. Baitur Ridwan tu. Iaitu di bawah pokok yang mereka bersama-sama bai'ah terhadap Nabi itu, insya-Allah. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.